5, 4, 3, 2, 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillah. Saya rasa anak murid saya sihat semua. Okey. Dan saya pun alhamdulillah dalam PKP ni saya alhamdulillah rasa sihat walafiat walaupun 2-3 hari lepas digemparkan dengan pentung banyak kes COVID, tapi alhamdulillah tak terkena, tempias tu tak terkena pada yang di bawah ni. Okey, cuma digenting. Lepas tu ada sikit daripada yang seorang tu yang kata suspek depan bus stop sekolah tu, rupanya dia punya keputusan pun tak keluar lagi. Dan mungkin dia bukanlah pesakit COVID-19. Okey. Okey, so kita sambung balik apa yang kita pernah bincangkan sebelum ni, iaitu kita gantung hari tu, kita last hari tu kita berhentikan faktor pemilihan motor. Okey. So motor elektrik satu benda yang daripada tenaga elektrik menjadi tenaga mekanikal. Itu kita ingat. Okey, tenaga elektrik diubah untuk menjadi tenaga mekanikal. Okey, ada faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum suatu jenis motor itu dipilih untuk menjalankan suatu tugas adalah seperti berikut. Nombor 1, beban yang digunakan. Okey, motor tu kita nak tengok, kita kena kita nak beli ataupun kita nak guna, kita kena tengok beban yang akan kita gunakan. Okey, biasanya kekuatan motor dinyatakan dalam unit watt atau kuasa kuda horsepower. Dari sini dapat ditentukan nilai beban yang mampu ditanggungnya. Okey, yang keduanya kita tengok daya kilas yang diperlukan oleh beban. Okay. Iaitu daya kilas semasa motor itu mula-mula berputar sama ada berbeban penuh atau tanpa beban. Setiap motor mempunyai kilas yang berlainan. Okey. Nah, yang ketiga, kaedah keadaan suhu sekeliling, suhu ambient dia, kita kena tengok. Okey. Iaitu suhu sesuatu tempat boleh mempengaruhi usia sesebuah motor. Oleh itu, sebuah motor direka bentuk supaya sesuai dengan julat suhu yang ditentukan saja. Okey. Kat sini masa awak belajar memang awak tak nampak. Tapi bila awak dah kerja besok, macam saya pernah bekerja di menjalankan latihan di Esso Refinery Port Dickson, okay, Batu 3.5 tu, pusat penafisan minyak Esso. Kita nampak kat situ dekat mana kawasan motor yang boleh tahan panas, lepas tu mana motor yang tak boleh tahan panas. Terutamanya pada fin fan. Fin fan ni kiranya kawasan di mana kan kalau kita untuk mengasingkan crude oil kepada gas, lepas tu minyak petrol, lepas tu minyak diesel, lepas tu bitumin, okey, kat situ dia panaskan minyak tersebut, crude oil tu, minyak asli tu, dia panaskan, dia masuk dalam pipe, lepas tu kemudian baru disejukkan. Dekat situ memang kawasan paling panas. Saya pernah bekerja kat situ kan. Memang kawasan tu paling panas dan kipas tu untuk menyejukkan semula minyak yang telah diasingkan. Okey. So baru kat situ baru saya nampak. Oh, sini tempat ni jenis motor yang macam mana dia gunakan. Kalau macam kata pump biasa yang dekat crude tank untuk putarkan kira bancuh minyak yang asli tu, itu dia tak perlu panas. Dia tak perlu untuk faktor pemilihan motor untuk tahan panas tidak perlu. Okey. Okey, yang keempat, penjagaan. Iaitu sama ada motor itu mudah atau sukar dijaga dan keadaan tempat motor akan dipasang sama ada kedudukan motor itu menyebabkan sukar diperiksa, lembab, berminyak atau sebagainya. Okey. Ini kiranya penjagaan ni saya pun pernah bekerja di Kenju Can Factory. Sekarang ni dipanggil
dulu dia panggil Golin Metal Can. Okey, sekarang ni Kenju Can Factory Selangor. Okey, dekat situ saya dah nampak kalau misal kata motor tu duduk di bawah conveyor, tempat yang apa tin yang jalan-jalan tu, bawah tu conveyor, bawah conveyor tu kiranya kawasan tu memang susah kita nak bersihkan, personal maintenance. So kita kena perlu pilih motor yang sesuai juga. Okey. Okey, yang kelima, jangka masa digunakan. Motor ada yang dipilih iaitu sesuai untuk kegunaan sepanjang waktu atau hanya untuk waktu yang sementara atau sekejap-sekejap saja. Okey, motor ni kita tengok juga macam mana dia berkendali. Sama ada 24 jam dia akan mengendali 7 hari seminggu ataupun dia ada stop 12 jam. Okey, dia run, motor A je run. Lepas tu yang ni off, motor B pula run 12 jam lagi. Okey, kita tengok pada ni jugalah, tengok kegunaan motor tu. Ataupun kadang-kadang macam kita tengok dekat supermarket besar, ada conveyor untuk kita kita bayar tu kan. Itu memang kiranya jangka masa dia memang sekejap sangat digunakan. Maknanya kita letak barang sini, sementara tunggu orang depan tu habis bayar, foot switch, motor tu akan bergerak dan conveyor barang yang kita letak dekat belakang tadi dia akan terus dekat dengan cashier. Okey, tengok pada situ. Okey, voltan bekalan. Yang keenam, voltan bekalan iaitu sama ada arus terus, arus ulang alik satu fasa ataupun 3 fasa. Okey, itu bergantung pada bekalan yang kita ada dan kegunaan dia. Okey. Yang ketujuh, kelajuan yang diperlukan. Jika motor itu hendak digunakan sebagai motor kawalan kelajuan, faktor ini perlu diambil kira. Okey. Kalau conveyor tahu tak conveyor? Dia macam eskalator lah, senang cerita. Okey, macam eskalator tu kita naik naik tu kan. Tapi conveyor ni bawa barang. Dia ada mendatar, ada menegak. Okey, dia jarang ada serong macam ni. Dia mesti datar, tegak selalunya. Okey, jarang ada serong. So kita tengok juga kelajuan motor. Takkanlah kita on macam mana, kita on mesin kelapa tu, takkan laju macam tu. Dia punya barang yang dibawa tu berjalan. So dia akan bawa slow untuk dalam proses dia. Okey, yang ke-8 dah tentunya harga. Okey, walaupun faktor ini tidak begitu mustahak, tetapi dari segi permintaan, penjimatan belanja adalah lebih berfaedah untuk membeli motor. Okey, Azam Ahmad. Okey. Walaupun faktor ini tidak begitu mustahak, tapi dari segi penjimatan belanja adalah lebih berfaedah untuk membeli motor yang dapat Assalamualaikum. Tuan Haji. Waalaikumsalam. Selamat datang Azam. Okey, selamat datang pada kawan saya daripada KV Rompin. Walaupun dia sekarang ni elektronik tapi dulu satu kelas dengan saya. Okey. Okey, yang nombor 9 faktor pemilihan adalah kedudukan motor. Kita nak tentukan kedudukan menegak, mengufuk atau satu aci, dua aci dan sebagainya yang sesuai dengan keperluan. Okey. Kalau macam kata kedudukan motor ni, kalau conveyor tadi dia ada mendatar, kita boleh letak mendatar macam ni. Kalau dia menegak, dia akan boleh kita juga ni, dia boleh macam-macam. Okey. Macam mana kita nak pasang, sama ada terbalik ke ataupun macam biasa. Okey. So benda-benda tu semua adalah faktor pemilihan untuk memilih motor. Okey, kita tengok pengiraan berkaitan dengan motor. Okey, pengiraan kecekapan motor. Motor memang kita kira cekap dia. Kecekapan. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris efficiency. Okey. Kecekapan ni dia memang dalam bentuk persen. Okey. Kecekapan ni dikira dengan kuasa keluaran PO, power out. Okey, PO ni power out bahagi dengan kuasa masukan P in, power in. PI ni, P in kali dengan 100. Okey, di mana kecekapan adalah PO bahagi PI kali dengan 100 untuk dapatkan power yang kecekapan dalam bentuk persen. Dia selalunya 0.85 ke 0.95. Okey.
Itu kira cekap lah, motor yang cekap tu. Okey. Oleh itu PO sama dengan PI tolak loss. Okey, kehilangan. Kehilangan kat sini kita ada banyak juga kehilangan. Okey. Kita ada dua kehilangan yang penting adalah kehilangan dalam kehilangan tetap dan kehilangan boleh ubah. Okey, kehilangan kehilangan dalam persamaan di atas mewakili jumlah kehilangan di dalam motor. Ianya dibahagikan kepada dua kategori iaitu kehilangan tetap hasil daripada kehilangan pada pemegun dan pemutar. Okey. Apa itu kiranya kalau dalam pemegun ni dan pemutar ni dia panggil eddy current dengan hysteresis dan friction and windage loss yang disebabkan oleh putaran pemutar sendiri. Okey. Yang kedua, kehilangan boleh ubah. Kehilangan tembaga yang dikira dengan arus kuasa 2 kali dengan rintangan pemegun rintangan tembaga pada pemegun dan pemutar yang mana ia bergantung kepada beban. Okey. Kita tengok pula kehilangan teras pemutar. Dalam keadaan biasa, motor berpusing. Frekuensi pemutar adalah terlalu rendah. Oleh itu, hysteresis dan eddy current losses akan menjadi terlalu lemah. Maka kehilangan teras pemutar boleh diabaikan. Okay. Kehilangan teras pemegun. Ia disebabkan oleh main and leak flux. Okay. Flux lebihan. Okay. Apabila beban berubah, maka kehilangan flux juga akan berubah. Walau bagaimanapun, boleh dianggapkan kehilangan ini adalah sama ada semasa keadaan beban penuh ataupun tanpa beban. Okey, kehilangan teras pemegun. Okey, Azam, terima kasih Azam kena join, kena support kawan-kawan. Okey, member saya dah keluar balik. Dia pun ada meeting kat tu. Okey, yang ketiga, friction and winding losses. Okey, kehilangan ini disebabkan oleh putaran mekanikal pemutar kerana kelajuan tidak berubah secara ketara dari keadaan tanpa beban kepada beban penuh, maka kita anggapkan bahawa kehilangan mekanikal adalah tetap. Kehilangan mekanikal dia akan bagi. Kalau misalnya kata soalan ni dulu waktu saya SPM dulu memang soalan ni memang soalan maut kiranya. Tapi yang maut tu lah yang cikgu saya tekan arwah Cikgu Azirun saya tekan dan ini adalah soalan favorite saya. Okey. Maknanya buka-buka soalan terus buat. Okay, ni dulu. Okey. Okey, kita tengok yang keempat, pemegun copper loss. Okey. Copper loss, kehilangan tembaga di pemegun. Okey. Ini adalah kehilangan I kuasa 2 kali dengan R. Okey, arus kuasa 2 kali dengan rintangan pengalih. Selamat datang Muhammad Aris. Okay. Dalam lilitan pemegun. Ini disebabkan oleh beban dan boleh dikira dari arus dan rintangan yang boleh diukur. Okay. Okey, yang kelima, copper loss pada pemutar. Pemutar copper loss. Okay. Oleh kerana ada arus mengalir dalam pengalih pemutar, maka kehilangan IR kuasa 2 tadi dalam pemutar akan wujud. Disebabkan arus pemutar dan rintangan pemutar tidak dapat diukur secara terus dalam motor sangkar tupai, bolehlah ditentukan nilai ini secara tidak terus iaitu dengan mengukur slip, gelinciran dengan tepat ketika beban penuh. Okey. Kita tengok sini 7.3 pengaliran kuasa power flow pula. Okay. Pengaliran kuasa power flow. Kita tengok gambar ajar sini ada starter. Okey, starter kuasa elektrik masuk P in, PI ni, P in. Okey, power in. P in pula. Selalu sebut P in dulu. Okey, power in. Lepas tu dekat situ starter core. Okey. Starter copper loss PUSS. Okey, push. Picus. Okey. Lepas tu air gap. Air gap ni antara starter dengan pemegun dengan rotor. Dia mesti ada gap kat sini. Gap kecil tu. Okey.
Kat situ ada rotor, kuasa masuk kepada rotor, P in, perlakuan kepada kuasa mechanical, PDR, PDR, PD, PR. Okey, keluaran kuasa mechanical, PO. Okey. Okey. Ada kawan datang. Tengah buat kelas je. Dalam store. Okey, dekat sini kuasa masuk kepada rotor core losses diabaikan. Rotor cooper losses, PUCUR. Okey. Friction winding losses, PM. Okey. Pengalihan kuasa pemungkunan ini memang tak payah risaulah. Gambar ajar tak keluar. Dah biasa. Okey. Apabila litan pemegun ditenagakan, energize, kuasa elektrik akan mengalir di dalam motor. Oleh kerana ianya kuasa 3 fasa, maka dinyatakan seperti berikut dalam unit watt atau kilowatt. Okey, P sama dengan punca kuasa 3. Okey, kalau misal kata motor satu fasa, dia tak ada punca kuasa 3. Dia terus P sama dengan BL IL cos theta. Okey, sekejap Okey, sorry. Okey, kuasa masukan tidak boleh dikira dengan nilai ukuran arus dan voltan kerana adanya pengaruh faktor kuasa cos theta. Teknik mendapatkan nilai kuasa masukan P in, power in adalah dengan kaedah 2 wattmeter iaitu P dengan wattmeter iaitu power in sama dengan watt 1 tambah watt 2. Dalam pemegun terdapat dua kehilangan iaitu kehilangan teras PC, okey, power core yang bergantung kepada bekalan voltan yang dibekalkan dan kehilangan cooper PCUS. Okey. Yang bergantung kepada arus talian bergantung kepada beban. Okey, jika kedua-dua kehilangan ini ditolak daripada kuasa masukan P in, power in, yang tinggal hanyalah kuasa yang dipindahkan melalui ruang udara, air gap, di dalam pemutar. Okey, ingat tadi pemegun dia ada pemutar, dia ada air gap antara pemegun dengan pemutar. Okey. Okey, so dia punya pengiraan PR sama dengan power in tolak power core tolak power cooper, kehilangan cooper. Okey. Dalam pemutar terdapat kehilangan teras dan kehilangan tembaga yang bergantung kepada slip dan ini boleh diabaikan. Jika slip dapat diukur dengan tepat, maka kehilangan tembaga pemutar PUCUR adalah seperti berikut. Kalau misalnya kata slip tu boleh dikira dengan tepat, so kita boleh guna rumus ini. PCUR sama dengan S slip kali dengan PR. Okey? Okey, selepas kehilangan tembaga, pemutar ditolak dari kuasa masukan pemutar. PR yang tertinggal hanyalah kuasa mekanikal yang dihasilkan. PDEV. Okey, oleh motor. Okey. So PDEV ni kuasa masukan pemutar kuasa kehilangan tembaga pemutar. Sekejap. Yang teringat. Kuasa mekanikal. Okey. PDEV ni kuasa mekanikal. Okey. Nak cari dia dengan PDEV tolak PR Astaghfirullahaladzim. Cara nak cari PDEV adalah sama dengan PR tolak PCUR. Okey, power pada cooper. Okey. Akhirnya, kuasa PO dapat ditentukan dengan menolak kehilangan mekanikal. Okey, dan kuasa yang dihasilkan ialah PDEV, power division. Okey. Power PO, okey, kuasa keluaran dia kita tolak PDEV tolak dengan
RPM. Okey. Maximum mechanical power boleh diberikan dan juga kelajuannya ketika mengeluarkan kuasa maksimum atau kuasa beban penuh serta arus talian yang diambil oleh motor apabila mengeluarkan kuasa beban penuh dan faktor kuasa beban penuh. Okey. Okey. So kita dah tahu dah macam mana keadaan motor, apa dia motor, macam mana dia berfungsi. Okey. Semua kita dah tahu dah daripada okay, daripada video saya yang sebelum ni sampai yang ni kita dah tahu dah bahagian-bahagian motor semua kita dah tahu dah. Okey. So kita masuk pada yang baru adalah kawalan motor aruhan fasa tunggal. Okey. Kawalan motor. Senang kita sebut kawalan motor je. Kawalan motor ni ada dua, satu fasa tunggal, satu tiga fasa. Okey, yang selalunya. Direct current dia direct current motor ni dia sama juga tapi dia kita tak berapa belajar kat sini lah. Okey, kita banyak pada satu fasa dengan tiga fasa. Pasal direct current ni kebanyakannya elektronik. Arus terus. Arus terus kita kurang sikit dalam kursus kita ni. So yang kita pentingkan kat sini adalah ETE 2013 motor kawalan motor aruhan fasa tunggal. Okey. Penggunaan motor aruhan fasa tunggal agak terhad. Ini kerana kuasa kudanya agak kecil iaitu sekitar 3 kilowatt sahaja. Okey. Oleh kawalan bagi motor ini juga terhad kepada dua jenis. Okey, disebabkan motor ni kecil, 3 kilowatt sahaja. So kita ada dua sahaja dia punya dua jenis kawalan iaitu kawalan terus pada talian direct online ataupun DOL, DOL. Okey, selalu memang sebut DOL. Okey. Dan kawalan pusingan baru songsang, forward reverse. Forward reverse ni maknanya kalau misalnya kata forward dia clockwise, reverse dia anti clockwise. Okey. So kat sini kita boleh nampak lah mana yang DOL, maknanya DOL dia pusing satu arah je. Kita on, dia pusing satu arah. Lepas tu kita off, dia berhenti. Itu je. Tapi forward reverse kita boleh on arah clockwise dan kita off balik, kita boleh on semula tapi anti clockwise. Kita boleh pilih mana arah putaran kita nak tentukan. Okey. Okey. Kawalan terus pada talian. Okey. Direct online, DOL. Kebiasaannya kawalan ini dipanggil pemula talian terus. Direct online starter. Pemula ini banyak digunakan dalam kawalan pendingin udara, aircon, yang bersaiz antara 1 kuasa kuda hingga 3 kuasa kuda. Okey. Ni memang kiranya paling senang kita nak jumpa dalam aircon. Starter aircon yang besar tu. Yang main tekan-tekan hijau merah tu kan. Lepas tu ada kecil satu. Okey. Reset button. Okey. Ada Swiss. Itu memang selalunya kita jumpa. Paling senang lah kita nak jumpa kawalan satu fasa. Okey. Dalam kawalan jenis ini terdapat dua litar yang digunakan iaitu litar kawalan dan litar bekalan. Okey, litar utama. Kadang-kadang ada yang sebut litar kawalan dan litar utama. Litar utama tu litar bekalan. Okey. Litar kawalan digunakan untuk mengawal operasi motor sama ada mematikan, menghidupkan, menjadikan lampu penunjuk, mengawal lebihan arus serta mengawal lebihan beban. Pada motor lah kiranya. Untuk membina litar kawalan motor, beberapa alat tambah alat tambah diperlukan. Okey. Alhamdulillah saya ada set kawalan motor kat tepi saya ni. Okey. So ini kiranya kalau misal kata kita belajar, inilah kita punya port untuk kawalan motor kita. Tapi yang untuk yang aircon tadi dah memang built in, memang dah ada kat situ, stone coil. Dalam tu dah ada benda lah ni. Okey, dengan Swiss semua ada. Cuma yang ni kita pecahkan dia supaya kita senang nak belajar. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Ada gambar rajah ni. Okey, ini adalah main circuit. Main circuitnya adalah litar utama. Litar bekalan. Okey, dia ada live dengan neutral saja kat atas ni. Live dengan neutral dua-dua masuk. Okey. Dia melalui MCB.
Okey, MCB 2 kutub dan dia melalui kontaktor. Okey. Penyentuh. Bukan sesentuh penyentuh. Ni. T1 ni penyentuh. Dia punya dalam ni sesentuh. Keseluruhan ni dipanggil penyentuh. Tapi dia punya kontak dalam ni dipanggil sesentuh. Itu kita kena bezakan. Okey, nanti kita akan belajar lebih lanjut nanti. Okey, lepas tu kemudian dia akan terus ke overload relay, gegelung overload, okey. Dan barulah masuk ke motor. Dia tak ada terus live neutral terus masuk motor. Itu memang tak ada kawalan langsung. Okey. So, dual thruster ni pada dia punya kawalan. Okey, kawalan kat sini live masuk ke MCB. MCB ni selalunya 6 ampere, lepas tu masuk ke overload. Overload sesentuh overload, ada yang sedia tutup, ada yang sedia buka. Lepas tu kita ada stop push button kat sini. Okey. Lepas tu kita ada start push button dan kita ada sesentuh tambahan ataupun sesentuh pemegang. Lepas tu kita ada sini adalah coil sesentuh. Okey. Sini lampu penunjuk untuk litar ini berfungsi dan ini adalah lampu penunjuk untuk litar trip. Okey. Kita tengok pula. Ini gambaran awal je. Okey. Ini kawalan yang kedua adalah kawalan talian terus juga tapi mara songsang. Okey, pusingan mara songsang forward reverse. Sebuah motor arus ulang-alik fasa tunggal akan berpusing apabila bekalan elektrik disambung kepadanya. Putaran piawaian bagi sebuah motor elektrik adalah mengikut putaran jam. Okey. Basicnya motor akan pusing ikut putaran jam. Bagi memudahkan aplikasi tertentu yang memerlukan putaran berlawanan arah jam, contohnya pergerakan pagar elektrik. Okey, pagar elektrik. So kita kena forward dan reverse. Forward dan reverse. Okey. Okey. Contohnya pergerakan pagar elektrik, satu kaedah digunakan untuk menterbalikkan putaran motor tersebut. Okey. So bila dia pergi, dia clockwise. Bila dia balik ke belakang balik, buka pintu pagar, dia anti-clockwise. Okey. Bagi motor fasa tunggal, untuk menterbalikkan putarannya, arah kemasukan arus elektrik ke kedua-dua gelung utama, run winding dan tambahan start winding, mestilah berlawanan arah. Pada kebiasaannya, arah kemasukan arus diterbalikkan di gegelung tambahan. Ini kerana ianya akan menentukan arah putaran medan magnet di pemegun yang mana akan menentukan juga putaran sebuah motor. Okey. So, dia punya kawalan dia macam ni. Kita kawalan dia. Okey. Live masuk daripada fuse ke fuse. Keluar fuse, dia masuk overload relay. Okey, sesentuh time delay relay. Kemudian arus akan masuk ke punat tekan henti dan standby. Dimasukkan punat tekan hidup, sesentuh tambahan F1 ataupun sesentuh pemegang F1 dan masuk juga sini, arus akan terus ke sini juga, ke start reverse dan sesentuh pemegang reverse. Bila F ditekan, ni secara kasar saya bagi kita tahu kenalan dia. Bila F ditekan, arus akan lalu melalui R1, sesentuh pemegang, sesentuh bukan pemegang ni. Ini kait punca. Okey, ataupun interlock. Interlock untuk sesentuh penyentuh R, okey, dan masuk ke F. Sambil itu bila F gegelung coil F bertenaga, F1 akan daripada terbuka sedia buka menjadi tertutup. Okey. So yang sini pun F1 ni pun yang tertutup menjadi terbuka. Okey, so dia akan run secara forward. Bila kita nak reverse, kita kena off dulu, nak tekan off ni.
Okey. Kemudian bila motor dah berhenti, pastikan motor berhenti dulu untuk keselamatan. Pastikan motor berhenti dulu, baru kita boleh tekan reverse. Okey. So, arus memang dah ada kat sini dekat masukkan R ni. Okey, bila kita tekan R, arus akan masuk melalui tersentuh interlock F1 forward 1 yang sebelah ni tadi, daripada situasi ni F1 dan masuk ke dalam coil reverse. So bila coil reverse bertenaga, dia akan menarik R1, sesentuh R1 yang terbuka menjadi tertutup, dan yang interlock sebelah sini yang tertutup menjadi terbuka. So bila kita tekan F, F takkan berkendali. Okey, so motor akan berkendali dengan reverse. Okey, so kat reverse ni ada L3 menyala. Okey, macam itulah cara sikit kawalan songsang. Dalam pemasangan kawalan tersebut, dua kawalan diperlukan, iaitu satu kawalan untuk putaran arah jam dan satu kawalan untuk putaran lawan jam. Litar kawalan bagi kedua-dua kawalan ini adalah sama sahaja pemasangannya, cuma ditambah sesentuh lazim tutup secara berlawanan antara sesentuh magnet untuk pusingan mara dan pusingan songsang. Ini diperlukan sebagai kunci keselamatan pada motor, mechanical interlock. Okey. Ini yang tadi. Yang sebelah sini. Ni R1 F1 ni. Itu interlock. Okey. Komponen motor. Komponen kawalan motor. Kita dah masuk pada kawalan motor ni. InsyaAllah nanti kita akan buat InsyaAllah saya akan buat satu video di mana macam mana nak demonstration untuk buat kawalan terus, kawalan motor songsang menggunakan papan ni. Okey, insyaAllah. Doa-doa akan saya sihat. Okey. Okey, nombor satu, penyentuh. Okey, penyentuh. Allah Allah. Kalau kat sini, ini adalah penyentuh. Okey, penyentuh ni. Dua biji ni. Okey, salah satu. Ni penyentuh. Okey, penyentuh. Gegelung atau gegelung kontaktor. Okey. C yang kat sini, simbol dia ni, C adalah di hujung bawah ni. Memang tak nampak lah. Nanti bila saya buat video nanti, saya akan jelaskan. Okey, insyaAllah. Saya akan zoom in kan. Okey. Fungsi atau keterangan dia, penyentuh mempunyai sesentuh utama. Okey, sesentuh utama bahagian atas. Bahagian atas ni, 1, 2, 3. Okey, pasangan dia, sebelah dia. Okey, mana sini masuk, sini keluar. Sini masuk, sini keluar. Okey. Dan sesentuh tambahan dan pemegang penyentuh. Sesentuh tambahan yang bawah ni. Yang skru level nombor 2. Ni level nombor 1, yang atas ni level nombor 2, dan level nombor 3 adalah gegelung penyentuh. Fungsi sentuh utama adalah untuk mengalirkan arus atau memutuskan arus kepada motor. Okey. Dia benda tu dekat ni je. Kiranya keluar daripada fuse, terus masuk ke penyentuh, lepas tu baru keluar ke overload relay. Okay. Fungsi sesentuh tambahan pula adalah untuk mengalirkan arus atau memutuskan arus pada gegelung penyentuh dan alat pandu yang lain. Okey, sesentuh. Saya dah tekankan tadi, penyentuh lain, sesentuh lain. Okey, walaupun di dalam penyentuh ada sesentuh. Itu kena banyak imagine lah pasal awak di rumah. Kat sini sedang saya tekankan, awak boleh tengok board ni yang secara mewujud. Okey, kat ni awak pasal imaginekan saja. Okey, terdapat sesentuh utama dan sesentuh tambahan yang lazim tertutup atau lazim terbuka. Okey, penyentuh. Okey, GBL, geganti beban lampau. Okey, ada yang kata geganti beban lebih pun ia juga, geganti beban lampau pun ia juga. Okey. So simbol dia ada dua kat sini. Ini terma dia. Terma ni bukan terma dan syarat. Okey. Terma ni gegelung pemanas. Baru dapat. Okey. Ini pun gegelung pemanas dia. Okey. Okey. Ini bentuk dia. Bentuk dia kat sini
Oh, sini tak ada eh. Sekejap. Saya pergi ambil. Saya cari board yang ada. Sekejap eh. Sekejap. Hello. Mantap mo. Okey. GBL, kalau awak perhatikan kat sini, yang warna putih ni, GBL. Okey. Jangan perhatikan warna putih. Dia pun ada warna hitam. Okey. Tapi inilah barang GBL. Okey. Bila awak dah masuk besok, saya akan tunjukkan GBL yang ada pada diri awak. Okey. Yang ada pada board awak sendiri. Okey. Okey. Fungsi GBL adalah untuk membuka litar kawalan dan memutuskan litar ke motor kawalan, ya. Ketika berlaku beban lebih atau beban lampau pada motor. Okey. Tiga jenis JBL adalah jenis terma, magnet dan elektronik. Pun nak tekan. Okey, pun nak tekan kat sini. Okey, pun nak tekan. Berat pula menatang. Tak nak macam ni. Okey, pun nak tekan ada dua. Satu pun nak tekan mula, selalunya dia warna hijau. Okey. Boleh warna merah pun boleh, tapi masalahnya kita memang amalkan yang worldwide punya. Okey. Mula selalunya warna hijau. Okey. Ini dia punya simbol. Okey. Kat sini dia punya kiranya ini lubang skru tempat kita masukkan kabel. Yang ni sambungan dalam tu. Dia punya apa? Contact point dia. Yang ni dia punya plate untuk kita tekan, dan bila kita tekan yang atas yang melintang ni, plate yang melintang ni akan sentuh kedua-dua terminal. Okey. Ini plat mula. Kita tekan baru dia sentuh. Okey. Ini adalah simbol pun nak tekan henti. Di mana kalau kita tekan baru dia ke bawah. So dia putuskan bekalan. Okey. Okey, kita tengok pula fungsi dia. Kegunaan dia. Terdapat jenis punat tekan tertutup dan jenis terbuka atau duilitar. Okey. Fungsinya untuk melengkapkan atau membuka litar kawalan apabila ditekan. Tiga jenis bentuk, iaitu jenis bentuk bulat, empat segi dan jenis kepala cendawan. Kepala cendawan ni selalunya untuk switch, emergency switch. Okey. Emergency switch ni kita tekan, kita tekan. Okey, kita tekan dia akan terus masuk. Dia tak keluar dah. Kita kena pusing baru dia terangkat balik. Okey. Jenis cendawan mana saya tunjuk Nanti dalam video untuk amali nanti saya akan tunjuk. Okey, insya-Allah. Tolong ingatkan saja. Okey, jap. Sorry, terasa panas. On kipas. Okey. Yang keempat, lampu pandu. Lampu pandu ataupun dalam bahasa Inggeris pilot lamp. Kerana pilot je yang pakai benda ni. So bukan. Okey, pilot lamp ni istilah pilot lamp dia ambil daripada pilot sendiri lah. Pasal apa? Pilot dia tak nampak apa-apa benda. Okey. Dia cuma tahu lampu tu nyala, okey. Ada kerosakan. Itu je. Macam kita lah bawa kereta kan, bawa motor. Okey, pilot lamp gear 1. Gambar 1 menyala. Gear 2. Nombor 2 menyala. Itu pilot lamp juga tu. Okey. So jangan anggap pilot lamp ni je. Pilot lamp ni banyak, meluas. Tapi lampu pandu dalam kita punya khusus ni, bentuk dia ni lah pun. Okey, selalunya macam ni lah. Kita nampak yang atas ni je, bawah ni kita nampak dalam bekas. Okey.
Okey, so simbol dia ada bulat, ada pangkah, ataupun ada bulat, ada dia punya duri empat 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 penjuru ni. Okey, so kena ingat dia punya simbol. Simbol-simbol ni memang penting. Memang penting sangat. Awak belajar sekarang, silap awak pakai sampai pencen kot. Sampai awak berhenti umur 60. Dapat KWSP bersyarat. Okey, fungsinya ialah sebagai isyarat visual untuk menunjukkan suatu peringkat operasi. Okey, terdapat pelbagai warna, terdapat lampu voltan rendah lengkap dengan perintang siri untuk dipasang pada voltan yang lebih tinggi. Okey, terdapat juga jenis diod pemancar LED. Okey, dia tak semestinya ada filamen dah. Filamen sekarang ni pun dah kurang dah kita dapat stok. Okey, sekarang ni kebanyakan yang kita dapat LED punya. Lagi terang. Okey. PLM, MCB ataupun miniature circuit breaker. Okey. MCB yang awak buat wiring tu dekat dalam kotak fuse agihan, okey, distribution board tu, MCB itu benda yang biasalah awak tengok. Okey, dekat rumah pun banyak benda tu. Okey. So MCB simbol dia tetap sama. Okey. Sejenis motor selita yang akan berfungsi apabila berlaku beban lebihan arus daripada jenis termomagnetik atau termohidrolik. Termohidrolik memang tak jumpa lah. Okey, kita belajar tak sampai termohidrolik. Okey. Kemudian dia pelbagai warna, mempunyai peranti pelantik terma bagi arus beban lampau dan magnetik untuk data pintas. Okey. Oi, sejam dah kita punya ni kita punya kelas. Tak apa. Okey. Sikit lagi. Kita habiskan modul ini. Okey. Nombor 10, keselamatan dan peraturan. Okey. Kita dah nak habis dah yang penerangan 1. Ada 3 lagi. Okey. Sebelum pemasangan dan mengendali motor, beberapa peraturan perlu diamalkan. Okey. Nombor 1, menggandingkan motor dengan beban dengan sambungan mekanik yang betul. Okey. Jangan salah. So apabila nak letak beban, pastikan tanya saya dulu. Okey? Ataupun tanya mana-mana cikgu yang ada dalam bengkel. Dan jangan buat kat rumah. Kat rumah kalau anak chargeman tu tak apa lah. Boleh tanya ayah dia. Okey? Kita ada seorang kan, ayah dia chargeman. Okey? Ini pun rasa je tak masuk dalam kelas kot. Okey, nombor 2, memeriksa kekemasan dan ketutupan pengalih. Nombor 3, memasang penutup hujung aci, okey, pada motor. Nombor 4, membuat sambungan yang betul. Nombor 5, menguji keterusan sambungan. Nombor 6, menyambung bekalan kepada unit kawalan motor. Okey. Ini semua awak kena check, lepas tu confirmkan dengan saya. Saya akan double check benda tu. Okey, cikgu dah siap kawalan. Okey. Saya tengok dulu. Okey, mana motor awak? Okey. Nanti saya akan check benda tu sama-sama. Okey. Pasal ni memang keselamatan, memang benda ni kalau ni kita akan kerugian harta benda dan nyawa. Okey. Bahaya. Elektrik ni kan saya pernah cakap dengan awak. Jangan sentuh apa-apa dawai yang terjuntai ataupun mana-mana dawai. Maknanya jangan gatal tangan sangat. Takut histeria. Histeria biasa tak apa. Histeria terus masuk ke 6 feet underground, apa cerita? Okey, so tak mau. Okey, nombor 2, pembumian. Setiap logam yang terdedah sama ada pada motor atau beban, ianya perlu dibumikan. Okey, kalau awak dikebumikan. Okey. So, kita kena letak dawai bumi kat situ. Dan sambungkan pada earthlink. Okey. Nombor 3, perlindungan mekanikal. Bahagian-bahagian cantuman dan gandingan dipasang dengan kukuh supaya tidak tercabut dan mungkin boleh membahayakan pengendali mesin. Okay. So, dekat sini ada soalan. Okay. So, soalan ni boleh buat dan hantar WhatsApp kepada saya. Okay. Okay. Nombor soalan 1, apakah asas penukaran tenaga bagi motor? Asas penukaran tenaga bagi motor. First class tadi saya sebut. Okey, apakah yang dinyatakan dalam hukum tangan kiri Fleming? Okey. Di bahagian manakah terdapat maklumat penting mengenai sesuatu motor? Di IC-nya kah atau
ditut. Okey. So benda tu senang sangat jawab soalan ni. Okey, senaraikan dua jenis penutup motor. And or not. Okey. Okey. Nombor 5, nyatakan 5 bahagian asas motor. Okey. So, insya-Allah alhamdulillah kita dah habis dah bab nota khusus 1 untuk khusus ETE 2013 kawalan motor. Okey. So insya-Allah untuk video akan datang ataupun untuk kelas akan datang kita akan nota kedua pula. Okey. Boleh? So yang ni boleh jawab dan boleh hantar pada WhatsApp pada saya. Personal pun boleh. Okey. Maka tu hantar je dulu, insya-Allah. Kalau misal kata benda kita punya PDPR ni berlangsung lebih panjang, saya akan ambil lah markah yang ni untuk jadikan awak punya kosut. Okey, kerja khusus. Kalau tidak, kita akan buat yang lain lah, yang betul-betul real punya. Okey. So setakat ini daripada saja. Setakat ini saja daripada saya. So apa yang benar itu daripada Allah dan apa yang kurang tu daripada saya sendiri. Okey. So jaga diri baik-baik, stay at home. Okey. Tolong jangan terlalu alfa sangat, jangan nak terlalu gairah sangat keluar walaupun hari ni dah 7 hari bulan. So kalau nak keluar tu berhati-hati. Okey. So minta izin dengan ibu ayah dulu, itu paling penting. Jaga diri baik-baik, jaga keluarga. Okey? Jaga solat yang penting. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa untuk nota khusus 2 insya-Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.